Apa itu muflis dan siapa yang akan muflis? Slide pertama ialah mengenai apakah yang dimaksudkan dengan muflis. Muflis ialah keadaan di mana seseorang itu tidak lagi mampu untuk membayar hutang atau dikenali sebagai bankrupt menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Kemuflisan atau kebankrapan ialah keadaan di mana seseorang atau sebuah syarikat itu diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak lagi mampu membayar balik semua hutang lapuk. Ia juga dikenali sebagai proses di mana penghutang, iaitu individu yang berhutang dengan piutang, diisytiharkan muflis berikutan dengan arahan mahkamah yang dikenali sebagai perintah penghukuman dari Mahkamah Tinggi. Seterusnya, siapa yang akan muflis? Dalam slide ini menyatakan individu yang akan muflis ialah individu yang didapati mempunyai hutang sebanyak RM50,000 Malaysia atau lebih, dan ia akan diisytiharkan muflis oleh pihak mahkamah. Orang yang muflis juga ialah mereka yang tidak mampu membayar tempoh hutang dalam masa 6 bulan yang telah diberikan. Individu tersebut juga mestilah bermaustatin di Malaysia sekurang-kurangnya selama setahun. Apabila diri diklasifikasikan sebagai muflis atau bankrupt, ia adalah merupakan perkara yang paling diguruni dan banyak kesan buruk jika ia berlaku. Menurut Petikan Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 10 Oktober 2014, seramai 41 orang belia Malaysia berumur lingkungan 21 hingga 40 tahun dianggarkan menjadi muflis pada setiap hari. Antara punca belia muflis yang pertama ialah hutang kad kredit yang tidak mampu dibayar. Peningkatan jumlah individu yang bankrupt kerana hutang kad kredit kebanyakannya berusia bawah 30 tahun. Terdapat juga segelintir belia yang berbelanja menggunakan kad kredit secara berlebihan sehingga dikenakan kadar faedah yang tinggi. Ditambah pula dengan pembayaran minima setiap bulan yang menjerat belia ke kancah muflis. Punca yang kedua ialah kurangnya pengetahuan mengenai pengurusan kewangan. Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan dan Sumber Pengguna mengenai perilaku dan tabiat kewangan golongan pekerja muda, terdapat 37% dari kelompok itu mengakui bahawa mereka berbelanja melebihi gaji bulanan. Apabila berlakunya perancangan kewangan yang lemah dan kurangnya pengetahuan mengenai pengurusan wang di kalangan belia, boleh menjurus kepada permasalahan hutang akibat daripada berbelanja secara tidak terkawal. Selain itu, kos sara hidup yang tinggi serta tidak berpadanan dengan pendapatan. Hal ini boleh berlaku jika seseorang belia yang bekerja di bandar besar dan memerlukan perbelanjaan yang lebih besar walaupun memperolehi pendapatan yang kecil. Gaya hidup yang sentiasa meningkat di kalangan isi rumah juga menjadi faktor. Mereka berhutang semata-mata untuk kemewahan, bukan keperluan. Punca seterusnya ialah membuat pinjaman perniagaan. Menjalankan perniagaan adalah usaha yang baik, namun disebabkan ceteknya ilmu dan pengalaman, maka ramai belia gagal di pertengahan jalan dan sekaligus menyebabkan pembayaran hutang tidak dapat dilunaskan. Selain pinjaman perniagaan, muflis di kalangan belia boleh juga disebabkan pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta dan sebagainya. Hal ini menyumbang kepada gejala muflis dan amat membimbangkan. Muflis di kalangan belia juga berpunca dari sikap belia itu sendiri yang ingin menunjuk-nunjuk dan hidup di luar kemampuan sehingga sanggup membeli barang yang mahal, kereta yang mahal hanya sekadar untuk memuaskan nafsu sendiri yang berpaksikan biar apa asal bergaya. Diisytiharkan muflis bermaksud individu tersebut akan diduga dengan berbagai cabaran. Yang pertama adalah kredit terhad. Akaun bank yang sedia ada akan dinyahaktifkan dan individu muflis dilarang daripada melakukan sebarang pengeluaran wang daripada akaun bank yang sedia ada.
Selain daripada itu, individu muflis juga tidak dibenarkan untuk membelanjakan lebih daripada RM1,000 menggunakan kad kredit atau dapatkan kredit lebih dari RM1,000 dari mana-mana pemiutang. Yang kedua ialah had perjalanan. Individu yang muflis tidak dibenarkan untuk keluar negara tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah Insolvensi iaitu KPI atau sebelum mendapatkan perintah mahkamah yang membenarkannya keluar dari negara. Yang ketiga pula ialah had pekerjaan. Individu muflis tidak dibenarkan bekerja dalam profesi tertentu yang mempunyai sekatan yang dikenakan oleh persatuan profesional atau pihak berkuasa. Contoh pekerjaan yang individu muflis tidak boleh bekerja adalah peguam, juruukur, akauntan, doktor dan pengarah syarikat. Individu muflis tidak boleh memiliki perniagaan atau menjadi sebahagian daripada pemilik perniagaan. Kesan muflis yang keempat pula ialah muflis mampu menjadi punca permasalahan dalam perhubungan. Apabila seseorang individu itu muflis, orang-orang terdekat akan turut merasai kesannya. Keluarga, rakan-rakan dan pasangan individu muflis akan berasa terganggu dan gelisah dengan situasi yang berlaku sehingga mampu meretakkan sebuah perhubungan. Kesan muflis yang terakhir ialah semua aset akan dirampas. Selepas diisytihar muflis, kesemua aset milik individu muflis akan dikendalikan oleh KPI. Contohnya, rumah dan kereta milik individu muflis akan diambil dan diuruskan oleh KPI untuk digunakan bagi membayar hutang. Sekarang, sudah tiba masanya untuk kita mengetahui cara untuk menghindari muflis. Yang pertama sekali, golongan belia perlulah mendapatkan hikmat nasihat daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau lebih dikenali sebagai AKPK. AKPK telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia bagi mengatasi masalah kebangkrapan yang kian meningkat. Agensi ini bertujuan untuk memberikan kaunseling dan nasihat serta memberi panduan bagi mana-mana individu dalam pengurusan kewangan, sama ada kewangan peribadi maupun pengurusan hutang. Hasilnya, cara pengurusan pembayaran hutang yang bijak dapat memastikan hutang pinjaman tersebut dapat dilunaskan tanpa sebarang masalah. Yang kedua, golongan belia perlulah memantau aliran tunai dan membuat penyesuaian sekiranya berlaku aliran wang keluar yang tidak seimbang. Terdapat 3 cara untuk kita memantau aliran tunai. Yang pertama, dengan merekodkan setiap pengaliran tunai, sama ada masuk maupun keluar, agar mudah untuk kita jejak kembali ke mana wang tersebut dibelanjakan. Seterusnya, kenal pasti dan bandingkan harga barangan dengan beberapa kedai atau pengeluar yang lain, kerana dengan perbezaan RM1 itu pasti akan membawa perubahan. Yang terakhir, belia perlulah berbelanja mengikut keperluan dan bukannya kehendak, agar pembaziran tidak berlaku. Di samping itu, golongan belia perlulah berusaha secara aktif untuk meningkatkan nilai harta bersih. Contohnya seperti menambah simpanan, melangsaikan atau mengurangkan hutang dan juga mengelakkan penggunaan kad kredit. Mengapa perlu mengelakkan penggunaan kad kredit? Hal ini kerana seperti yang diketahui umum, kadar faedah dan pembayaran minimal setiap bulan bagi satu kad kredit sahaja adalah tinggi. Penggunaan kad kredit secara tidak terkawal boleh menjerat golongan belia untuk muflis. Akhir sekali, belia perlulah mengukuhkan ilmu kewangan sejak di peringkat sekolah maupun institut pengajian tinggi. Dengan pengetahuan ilmu kewangan yang dipupuk sejak usia muda lagi, belia pasti akan menjadi lebih bijak dalam menguruskan kewangan. Mereka juga pasti menerima didikan dari kecil untuk mengawal perbelanjaan dan hanya berbelanja terhadap perkara yang berfaedah sejak di usia muda lagi. Tidak lupa juga, ilmu kewangan dari universiti pasti sudah mendedahkan mengenai perancangan awal persaraan.
terjadi, belia pasti sudah bersiap sedia terlebih dahulu supaya tidak berdepan dengan masalah kewangan selepas persaraan. Hal ini kerana perancangan simpanan persaraan perlulah dititik beratkan sejak hari pertama pekerjaan kerana ianya memerlukan masa yang sangat panjang.